Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. فأما بعد, yang dihormati yang berbahagia Datin Raja Analiza selaku pengurusi kita punya RH Center, seruh kepada kaki tangan ataupun disebut pembantu-pembantu yang menjayakan kru-kru yang menjayakan program pertemuan kita pada hari ini. Seluruhnya pada tuan-tuan dan puan-puan, tidak lupa juga pada tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana diberi keizinan bertemu pada pagi ini. Mungkin di sana ada yang sedang buat persediaan untuk sekolah anak desa-desa, PDPR. Mungkin ada yang sedang bercuti bersama anak-anak kerana dah boleh merentas negeri ataupun merentas daerah masing-masing. Dan mungkin di sana juga dengar, dengar ya? Okey. Okey. Kita alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah SWT kerana masih diberi kesihatan, dipanjangkan umur sehingga dapat bertemu pada pagi ini. Mudah-mudahan berkat pertemuan kita pada pagi ini kita dapat berkongsi sikit sebanyak maklumat-maklumat tentang ilmu-ilmu yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tujuan ilmu-ilmu itu adalah untuk mentahsinkan ibadah kita, perelokkan ibadah kita pada Allah. Ya, kita tujuan belajar ilmu nak perelokkan ibadah, pertingkatkan mutu kualiti ibadah kita pada Allah. Kalau Al-Quran, kualiti bacaan untuk kita menjadi sahabat kepada Al-Quran. Kalau ibadah untuk mendapat sebaik-baik ganjaran pahala daripada ibadah kita yang sempurna itu. Untuk membantu kita ketika mana berada di mizan, di titian sirat, ya, untuk sama-sama kita minta dengan syafaat daripada ilmu itu dapat membantu memulangkan pahala yang banyak, memberi bantu kita untuk melepasi titian sirat untuk memasuki syurga. Mudah-mudahan kita berada di taman syurga ini, iaitu berada di dalam majlis ilmu yang diibarat dan diumpamakan sebagai taman syurga, kata Nabi. Maka kita berdoalah banyak-banyak, mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah, diberi sebaik-baik banyak ganjaran pahala, yang diberi kepada kita istiqamah, berterusan untuk sentiasa merendah diri kita pada Allah untuk mencari keluasan ilmunya, insya-Allah. Baik, pada pagi ini sebelum itu kita mulakan sedikit mukadimahnya. Ya, walaupun kita kata kita mula dengan ibadah solat, tapi kita mulakanlah lagu tema kita, ya. Lagu tema kita iaitu Kalamun Qadimun La Yumallu Sama'uhu. Minggu lepas kita gunakan versi muzik. Jadi mungkin tuan-tuan terkejut dengan muzik, tak sempat nak sebut, ya. Jadi minggu ni kita buat versi biasa sudahlah. Ya, jadi tuan-tuan ikut sekali.
Tengok saya dah paparkan pada skrin. Belum lagi kot. Share skrin sekejap ya. Share skrin. Sekejap. Mana tadi? Okey. Share dulu. Ada tuan-tuan punya skrin? Ada. Alhamdulillah. Kita terus mulakan buka suara kita dengan apa qasidah nasyid ini. Di samping itu juga kita cuba Ustaz, suara Ustaz tak jelas, jauh sangat, sayup sangat. Saya dah tinggikan ni sampai ke 92 Okey. Dah 100 ya. Okey. Saya cuba dulu. Mungkin tuan-tuan cuba buka dia punya kita punya tu speaker tu, speaker ataupun kita tingkatkan dia punya apa suara kita tu daripada mungkin 60 ke 80 supaya apa yang saya cakap sampai pada tuan-tuan dengar Kita mulakan dulu. Buka suara kita, buka majlis kita dengan doa dengan qasidah ini insya-Allah. Kalamu qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyyati كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيتي به أشتفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وساهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل والصحابة كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيتي Okey. Untuk lagu kedua kita sama juga selawat sikit. Versi yang ni saya bawa lah versi muzik sikit supaya ada sikit semangat kita berselawat insya-Allah. Dengar ke tuan-tuan? Tuan-tuan sekalian?
وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا صل عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء صل عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم Enjoy uninterrupted videos with YouTube Premium and get into what you're into, whether it's your favorite hobby or newest obsession. Okay, kita berhenti dulu untuk qasidah sesi pemanasan suara. Sudah pun selesai ya. Kita teruskan dengan pertemuan kita pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan apa tu ibadah kita ya. Tuan-tuan mungkin ada dekat slide tu. Saya dah kongsikan dengan tuan-tuan, iaitu berkenaan dengan hukum ataupun panduan hukum imam dan makmum memperhalusi hukum solat berjemaah daripada kitab Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani. Pada hari ini insya-Allah kita terus ke slide yang berikutnya, iaitu berkenaan dengan berkenaan dengan
tajuk yang berikutnya, iaitu halaman yang ke Ini sudah 789 dah sudah. Kemudian kita tengok di situ iaitu 10-11 menyebut tabel dah selesai. Kita sambung yang ke 12 ya, 12-13 ya. Kita tengok. Yang ke-13 ya, takbiratul ihram kita dah bicara hari itu. Sambung slide yang berikutnya. 13 ya. Tuan-tuan perhati kat situ. Dalam bab imam dan makmum ya. Bagaimana kita nak jadi makmum, bagaimana kita nak jadi seorang imam ya. Di situ sebut makruh yang ke-13. Makruh rokok sujud serentak dengan imam. Jika makmum melakukan rukuk, sujud dan sebagainya dari rukun-rukun fi'li serentak dengan imam, maka solatnya tidak batal. Tetapi perbuatan itu makruh berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah lepas. Itu yang bermaksud apabila dia rukuk ya, dalam idza raka'u farka'u ya, apabila dia rukuk ya, apabila Rasulullah itu rukuk, Nabi kata dalam bab sembahyang, apabila kamu rukuk, apabila dia rukuk, kata Nabi, hendaklah kamu ikut rukuk, dan perbuatan itu juga menghilangkan fadilat berjemaah kerana dia menyalahi imam. Demikianlah kata Imam Ar-Rafi'i dan Ibnu Rifah. Apa maksud di sini tuan-tuan dan puan-puan? Iaitu makruh bagi makmum, iaitu rukuk, sujud dan sebagainya. Sebagainya ni maksudnya termasuk perbuatan-perbuatan yang lain dalam rukun-rukun yang lain. Ya, makruh bagi makmum itu buat secara serentak dengan imam. Ya, makruh di situ buat serentak. Kerana apa? Kerana berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi kata mestilah apabila dia rukuk, iaitu imam tu rukuk, farka'u wa idza sajadu fasjudu, dan apabila dia sujud kamu sujud. Dia bagi contoh pada dua perbuatan ini, rukun fi'li ini. Sedangkan sebagainya termasuk semua rukun-rukun yang lain. Termasuk kita cerita amin pun sama. Dibenarkan serentak, tapi amin itu serentak dalam keadaan sunat. Tetapi perbuatan rukuk dan perbuatan rukun-rukun yang lain fi'li ini termasuk perbuatan yang makruh. Makruh ni, makruh apa jadi tuan-tuan dan puan-puan? Dia kata perbuatan itu menghilangkan fadilat berjemaah kerana dia menyalahi imam. Apa dia maksud fadilat berjemaah dan apa maksud solat berjemaah? Okey. Dalam hal ini kadang kita keliru. Kita pergi ke masjid, kita solat berjemaah ya. Solat berjemaah, datang ke masjid, kadang-kadang sempat di tahiyat akhir. Kadang-kadang sempat di rakaat pertama itu ketika rukuk sahaja. Kadang-kadang sempat ketika sujud. Kadang-kadang sempat ketika tahiyat awal dan sebagainya lah. Yang paling last ketika imam dah nak bagi salam dah, iaitu ketika tahiyat akhir ya. Baik, dalam hal ini disebut fadilat berjemaah dan pahala berjemaah. Apa bezanya? Fadilat berjemaah bererti kita mendapat fadilat bacaan dan perbuatan imam dalam berjemaah. Sebagaimana kita bincang pada perkara yang lalu, iaitu bila kita solat berjemaah, kita dapat dah pahala 27 pahala. Ya, dapat 27. Pahala tu semua dapat. Walaupun orang itu sempat di rakaat terakhir. Dia datang-datang dekat imam nak bagi salam, dapat pahala jemaahnya.
Itu 27 fadilat dia. Fadilat solat berjemaah. Manakala menghilangkan fadilat berjemaah di sini ialah sekejap ya, geli tekak pula tuan-tuan. Okey, di sini dia kata fadilat berjemaah hilang tu apabila kita tak sempat ikut imam daripada awal sampai akhir. Contohnya fadilat takbiratul ihram bersama imam. Pahalanya apa kita dapat? Ya. Pahala ialah bila kita imam tu Allahu Akbar, minggu lepas kita cerita. Imam pun Allahu Akbar, makmum pun Allah. Selang sikit, ya. Jangan terus menepati serentak. Ya, hukumnya haram, boleh batal. Serentak dengan imam takbiratul ihram batal. Manakala rukun-rukun yang lain serentak jadi makruh. Makruh dia panggil khilaf aula. Khilaf aula ni iaitu menghilangkan fadilat tertentu. Contohnya, setiap perbuatan rukun itu ada fadilatnya. Contohnya, atau kesunat pun ada fadilatnya. Contohnya, bila rukun takbiratul ihram kita imam Allahu Akbar, makmum pun sama terus Allahu Akbar. Dah tak serentak lah. Ya, imam dulu. Kemudian, masa ketika itu fadilat dia, kita akan mendapat pahala sebanyak mana? Kita ceritalah hadis hari itu kan. Iaitu pahala dia sebanyak unta yang hilang satu dunia tu. Ya, sahabat Nabi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku hilang 300 ekor unta. Kata Nabi, kalau begitu dia kata, aku ingat kau hilang pahala takbiratul ihram bersama imam. Kenapa? Pahala lagi banyak pada tu. Iaitu pahala seolah-olah unta satu dunia yang hilang. Nampak? Tu fadilat dia. Jadi baca Fatihah bersama imam, fadilat pahala pula banyak tu. Amin. Bersama dengan imam, amin. Yang pentingnya jangan mendahului amin daripada imam. Ya, kita amin serentak dengan imam dapat pahala man ta'ammana ta'minul malaikah. Siapa yang sempat beramin dengan imam dan para malaikat serentak, fadilatnya mendapat keampunan. Tu fadilat dia. Kemudian rokok bersama imam. Baca bersama imam, tunggu imam bagi habis. Imam kata sami Allahu liman hamidah, betul bersama dengan imam. Kemudian berdiri sama dengan imam, kemudian sujud bersama imam. Setiap pergerakan rokok, bangun, i'tidal, berdiri, mendengar ayat yang dibaca oleh imam, semuanya dikira fadilat bersama imam, ya. Bagi orang yang datang pahala jemaah pula ialah 27 tu dapat walaupun di akhir dia panggil apa, di akhir nak dekat-dekat nak salam dah, akhir rukun, ya. Namun pahala fadilat perlakuan, ya, bersama dengan imam itu tidak dapat bagi orang yang masbuk di last. Sebab tu dalam hal ini ulama menganjurkan bagi kita, ya, nak pergi solat, tengok saja imam tu dah mula takbir ataupun imam tu dah mula bergerak, kita terus bergerak. Ataupun kita masbuk sampai ke masjid, imam dah sujud, kita pun betul tudung, pun betul sejadah. Sebab apa? Nak tunggu imam diri. Jangan tunggu begitu. Kerana sujud kalau sempat 3 kali bersama dengan imam, fadilat bersama dengan imam tu dapat asing. Itulah kita katakan fadilat solat berjemaah lebih daripada solat seorang diri, kata Nabi. Kerana solat seorang diri ni pahala satu dan tak ada penambahan lain. Bergantung pada perbuatan kita dan bacaan kita. Bersama dengan imam, setiap perbuatan imam, kita tunggu apa perbuatan imam itu, dikira fadilat yang berbeza. Ya, pahala jemaah memang dapat walaupun last, tetapi fadilat perbuatan daripada awal takbiratul ihram sampai akhir itu, setiap pergerakan rukun 4 rakaat itu dikira fadilat yang asing, yang khas bagi orang yang solat berjemaah. Itu maksud berbezanya beza antara fadilat berjemaah dengan pahala berjemaah. Ya, fadilat berjemaah kita dapat mengikut imam daripada awal sampai habis. Manakala pahala berjemaah, maknanya mula di akhir pun dikira dapat pahala berjemaah. Ya, jadi disebutkan tadi hilang fadilat maknanya hilang khilaf aula. Maknanya kita meninggal sesuatu perkara yang sunat, ab'ad dan sebagainya, mengurangkan pahala.
dan kadang-kadang makruh menghilangkan pahala kita yang banyak. Iaitu seperti mana sebut khilaf aula di situ. Ya. Okey, yang berikutnya memberi salam serentak dengan imam, beri salam serentak dengan imam menghilangkan fadilat berjemaah. Ya, yang ke-14 dia kata jika makmum memberi salam serentak dengan imam, maka apa jadi? Maka dia kata hendaklah imam, hukumnya adalah dua pendapat. Pendapat yang lebih sahih daripada keduanya ialah perbuatan itu tidak membatalkan solat tetapi menghilangkan fadilat berjemaah kerana menyalahi imam. Nampak tak? Tadi pun dia kata hilang fadilat berjemaah. Maknanya pahala kita kurang. Sepatutnya setiap rukun tu ada pahala masing-masing. Rokok bersama imam ada pahala dia. I'tidal sama imam ada pahala dia. Hatta kelas sekali bagi salam bersama imam pun beri salam ikut imam. Imam bagi salam kita pun bagi selepas itu. Ya. Maka dapat fadilat pahala berjemaah ketika mana bagi salam bersama imam tu dapat pahala sing. Namun bila serentak apa jadi? Pendapat pertama mengatakan tak batal. Ya, yang lebih sahih daripada keduanya dia kata perbuatan itu tak membatalkan solat tetapi menghilangkan pahala kita mengikut imam tadi itu. Jadi terputus dekat situ. Kita mendahului imam ataupun kita serentak dengan imam, hilang fadilat, khilaf aula, hilang pahala. Ya, dekat situ. Ya, yang ke-15 saya turunkan dulu sebab takut tak sempat hari ni. Kita nak ambil lagi beberapa masalahnya. Yang ke berikutnya memberi salam sebelum imam. Minta maaf tuan-tuan. Saya pun kurang sihat sikit. Jadi semua tak baik lagi sampai hari ni ya. Jadi alhamdulillah sihat, makan selera, tak ada apa, tak demam pun semua je. Jadi kita tengok di situ dia kata yang ke mana tadi? Yang ke-15 memberi salam sebelum imam dengan niat mufaraqah. Ini panjang sikit bicara dia sebab nak dikaitkan dengan mufaraqah ya. Apa maksud dia? Dia kata di sini ialah jika makmum memberi salam sebelum imam dengan niat mufaraqah, yakni berpisah dari imam, maka hendaklah dipastikan sekiranya dia berbuat demikian dengan alasan-alasan yang membenarkan, maka solatnya tidak batal. Kena faham elok situ ya. Kalau dia buat atas niat apa tadi, sekiranya dia berbuat demikian dengan ada alasan membenarkan ia mufaraqah, maka tidak batal. Namun dia kata di antara alasan-alasan yang membenarkan ia imam membaca, iaitu panjang ataupun imam meninggalkan sunat-sunat yang maksudah seperti tasyahud pertama, bacaan qunut, bacaan surah dan sebagainya. Sekiranya makmum itu bermufaraqah tanpa alasan. Tadi sebab alasan. Dia nak mufaraqah kerana imam apa? Imam baca terlalu panjang. Kita ikut imam tu baca sujud sejadah. Kita nak pergi kerja pukul 7. Imam 7.45 duk sedap lagi. Baru surah sujud sejadah, surah sajadah. Belum masuk surah Al-Insan, mau 7.40 baru siap. 7.15 kita pukul 7 bas akan terbang. Maka pada ketika itu apa jadi tuan-tuan? Ada alasannya boleh mufaraqah. Ya. Sekiranya, datang yang kedua, makmum itu bermufaraqah tanpa alasan. Kita nak mufaraqah dengan imam tu tak ada alasan. Maka hukumnya ada dua. Dua pendapat. Pendapat yang pertama lebih sahih daripada keduanya ialah solatnya tidak batal. Walaupun dia mufaraqah tak ada alasan. Dia kata tidak batal. Sekiranya makmum berbuat demikian tanpa niat mufaraqah, sedangkan dia tahu dan sedar bahawa dia mengikut imam, maka solatnya batal tanpa khilaf. Tanpa khilaf lagi kerana dia telah melakukan perbuatan haram. Ya, sekiranya makmum bermufaraqah tanpa alasan, maka hukumnya ada dua. Pendapat pertama kata solatnya tak batal. Pendapat yang kedua mengatakan mufaraqah
sedangkan dia tahu bahawa dia itu ikut imam, tadi dia mufarakah, dia tak niat. Tadi dia tak niat, kata dia mufarakah, dia keluar begitu aja. Kemudian yang kedua ni, dia tahu dia ikut imam, tapi dia mufarakah, hati dia ikut imam juga. Maka pendapat kedua kata batal. Jadi baik kita balik terus kepada mufarakah tadi ya. Jadi dia kata yang ke-15 ni memberi salam sebelum imam dengan niat mufarakah, tajuk utama dia. Ya, kita balik kepada mufarakah dalam ilmu fiqh ataupun dalam ilmu ibadah solat ini. Saya dah sebut pada tuan-tuan hari tu, terlupa, saya ulang baliklah ya. Iaitu dia ada dua. Mufarakah, murafaqah. Jangan keliru di situ. Mufarakah bererti dia niat berpisah dari imam. Murafaqah dia membuat sesuatu perkara yang serentak dengan imam. Sebab tu bila sebut serentak, tadi sujud serentak, salam serentak, rukuk serentak, takbiratul ihram serentak, cuma hukum berbeza. Amin serentak. Ya, di mana murafaqah saya sebut pada tuan-tuan, saya sebut sekali lalu supaya tuan-tuan nampak ya. Murafaqah ni maknanya serentak. Jadi yang kita bicara serentak-serentak tu dia panggil murafaqah dalam bahasa Arab. Kalau terbalik sikit bunyi dia mufaraqah, murafaqah. Tulis dalam bahasa Arab mim ra alif fa qaf ta. Kalau dalam murafaqah, mufaraqah pula mim fa alif ra fa qaf ta. Murafaqah, mufaraqah. Beza sebutan, tukar huruf sahaja. Jadi makna dah berbeza. Mufaraqah pisah, murafaqah serentak. Serentak tu bila mana? Bila kita nak amin serentak, dia jadi sunat. Bila kita serentak pada sujud, makruh, hilang fadilat, hilang pahala. Fadilat kita sujud bersama imam tadi tu, hilang pahalanya. Ya, kalau rakaat kedua, hilang pada rakaat kedua. Kalau rakaat ketiga, hilang pada rakaat ketiga. Serentak yang harus iaitu membaca Fatihah serentak dengan imam. Sama-sama ya. Ya, khilaf aula. Dia juga menghilangkan fadilat. Ya, baca serentak. Ada yang mengatakan harus serentak baca kerana dia takut tak sempat baca. Sebab imam tu baca cepat. Faham tuan-tuan? Ada imam Bismillahirrahmanirrahim. Dah habis Fatihah tu dia pun sedap je. Sebab tu imam bila dia nak amin tu, dia sakta sekejap. Ya, waladdallin. Dia baru tarik nafas nak amin. Makmum amin, amin, makmum pula amin. Terlalu cepat daripada imam ya. Jadi juga perkara yang makruh, takut-takut sampai kepada batal. Sebab apa? Dia kena serentak tak apa, jangan mendahului sahaja. Tapi amin tu adalah kena perkataan doa. Amin, tuan-tuan nak panjang sepanjang dia ada 3 ke 4 kaedah. Amin tu sendiri ada yang katakan amin. Amin dia badan dua harakat. Ada yang amin tu isbah. Amin. Sudah kita bicara pada masa yang lalu. Begitu juga ada yang dia nak amin tak mau harakat langsung. Waladdallin. Amin. Dia tak mau panjang dah, tak nak mat dah, tak nak hukum tajwid dah. Boleh dah? Boleh. Kenapa? Kata ulama dia bukan hukum khas, dia bukan ayat Al-Quran. Maka nak amin pendek pun tak apa. Sebab tu tuan pergi Mekah, cuba perhati amin tu imam di Mekah. Ya, Sudais ke Shuraim ke Bandar Balila ke ya, imam-imam baru, imam lama, Suud Shuraim, imam Masjid Nabawi, Dr. Huzaifi dan sebagainya, juga mereka amin tuan-tuan berarti. Panjang ke pendek? Amin. Pendek sahaja. Sah ke amin tu? Oleh kerana kata ulama dia bukan ayat Al-Quran, amin pendek pun tak apa. Macamlah takbir memindah rukun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pendek pun tak apa. Tak ada harakat pun tak kisah sebab bukan ayat Al-Quran. Jangan tuan-tuan
kena panjang, tengok ustaz tu, Imam Mazzi tu jadi tengok dapat, jangan ambil hukum ketika nak turun rokok, turun sujud dengan bangun daripada sujud. Memanglah waktu itu fatrah pergerakan panjang. Ya, fatrah pergerakan tu panjang, maka imam tu boleh sahaja, ya. Sebab dalam perkara ini tak ada hadis khas mengatakan takbir itu panjang atau pendek. Dia kata takbir sahaja. Maka panjang bergantung pada pergerakan rukun lah. Kalau imam tu jenis dia lagu sikit nak bagi sedap, Allahu Akbar, tapi pastikan serentak sampai aja dari di sejadah dia pun bar. Ini dia sampai sujud lama dah duk bar. Tu lampau lah pula imam tu ya. Begitu juga kalau dia bergerak serentak, pastikan dia sampai serentak dengan takbir. Ataupun jangan dia nak buat pendek tapi dia tak sampai lagi, dia Allahu Akbar tapi dai dia tak sampai. Seharusnya makmum akan sampai dulu. Perbuatan itu mendahului imam. Kalau melebihi 2 rukun perbuatan fi'li, ada pendapat kata satu pun dikira hilang fadilat imam, fadilat berjemaah, ya, sehingga melebihi 2 rukun dikira batal, ya. Sebab ada makmum yang dia tak nak duduk antara dua sujud, ataupun tak nak ikut imam ketika mana imam duduk tahiyat awal. Ya, satu pendapat kata sah solatnya. Ya. Kenapa? Dia katakan walaupun dia tak nak ikut imam dalam bab duduk antara 2 sujud dengan tahiyat akhir, dia terus berdiri. Rupa-rupanya dia jadi bisul di kaki, di betis dia tak boleh lipat. Maka oleh kerana ada perkara yang mengharuskan bagi dia berdiri, maka tahiyat akhir dia dalam keadaan berdiri pun tak apalah. Jadi hukum dia tak ikut imam duduk bersama antara 2 sujud, antara dia tadi tahiyat awal tu, maka disebabkan kesakit darurat bolehlah, ya, sah solat dia. Tetapi disengajakan, tak ada sakit apa pun, tak ada bisul di betis dia tu, tapi dia terus tiba-tiba berdiri. Ya, berdiri yang perbuatan itu menambah rukun, maka batal solatnya. Ya. Baik, kita tengok bab mufaraqah dengan murafaqah dulu. Maka murafaqah apa yang diharuskan lagi, serentak baca Fatihah. Jenis imam bila habis-habis waladhdallin dikira nak amin saja. Makmum pun amin, maka diharuskan serentak baca Fatihah. Takut imam tadi bila habis-habis dia tak saktah, dia terus wadduha wallaili idza saja Allahu akbar, makmum alhamdulillah. Baru 2 ayat imam dah rokok, bergerak 2 rukun dah. Jangan sampai ketiga. Kalau setakat 2 rukun sah lagi. Kita duk habis Fatihah, imam dah sujud. Imam duduk antara 2 sujud, nak masuk rujuk sujud kedua, kita tak sampai lagi. Maka terbatal akan solat kita. Ya, jangan melebihi 2 rukun. Ya. Kemudian yang boleh lagi, yang serentak itu ialah serentak wajib. Iaitu satu keadaan sahaja, iaitu bagi orang-orang yang was-was membaca Fatihah. Ya. Dia jenis was-was. Alham, ya, bagi dia ini boleh terus ikut imam. Bagi dia termasuk dalam iaitu murafaqah yang wajib, iaitu mengikut imam atau dipanggil serentak dengan imam yang wajib. Sebab kalau tidak, imam duk sujud, dia duk Fatihah alham. Dah lebih 4 rukun, 3 rukun dia dah terbatal dah, ya. Maka dijadikan imam itu kata untuk diikuti, maka dia boleh ikut bacaan Fatihah bersama imam. Okey, itu bab murafaqah. Hari ni mufaraqah, ya, bab 15 ni. Jadi dia kata cara kita nak mufaraqah. Cara mufaraqah, tuan-tuan nak tulis pun tak apalah. Sebab di sini dia bagi secara umum saja, ya. Cara kita nak mufaraqah ni, nak niat mufaraqah, dia ada sebab-sebab dia membolehkan kita nak mufaraqah. Pertama, iaitu makmum nak cepat, imam nak lambat. Itu boleh mufaraqah. Ya. Contohnya imam nak lambat, makmum nak cepat, makmum nak pergi kerja, ya. Takut tinggal kenderaan. Makmum sakit, ya, ataupun sakitlah.
sakit mata ke, makmum tu imam tu sujud bagi lama, dia tak boleh ikut, maka dia boleh mufaraqah lah. Bimbang akan batal ikut imam, takut imam tu baca tak sempurna. Ya. Jadi itu dia kata makmum nak cepat, imam nak lambat. Yang kedua, makmum nak fadilat yang ditinggalkan oleh tuan imam. Ini yang kita nak bicara sikit. Dalam bab mufaraqah, makmum tahu imam itu batal, imam itu tidak lakukan antara tahiyat awal. Ya. Tahiyat awal ni hukumnya apa? Ya, hukum ialah sunat ab'ad. Ya, dalam tahiyat awal itu ada dua lagi rukun fi'li sunat ab'ad yang ada di situ. Iaitu duduk membaca tasyahud, solawat. 3 sunat ab'ad. Dan sunat ab'ad 3 ya ditinggalkan oleh imam kerana imam terlupa, imam terus berdiri. Jadi makmum tadi oleh kerana imam berdiri tak duduk tak duduk tahiyat awal tadi, tak salawat, tak baca tasyahud awal, maka 3 fadilat. Hilang fadilat itu, maka makmum tak nak hilang benda itu. Makmum tak boleh terus mufaraqah, makmum sebab masih kerana perkara itu sunat. Ya. Perkara yang sunat walaupun ab'ad besar, hilang anggota. Kalau sunat hayat, hilang hiasan-hiasan di badan kita seperti bulu kening, hilang kuku, hilang bulu mata, hilang rambut, tak ada misai, tak ada janggut. Ya. Jadi itu sunat hayat. Itu pun tak sempurna, kata Syekh Daud Qatani. Sebab apa? Sebab kita tengok orang ni apa ni? Orang tak sempurna ni, bulu apa pun tak ada kan? Tapi kalau ab'ad, hilang tangan, hilang kaki, hilang besarlah. Maka makmum yang faham itu, dia ikut dulu imam. Ya, makmum ikut imam dulu. Ya, maksud di sini dia kata apa? Makmum yang tak niat mufaraqah, solatnya batal. Contohnya tu pada tahiyat lah. Tahiyat akhir ya. Kita tengok dulu. Dia kata, jadi bila dia tak buat begitu, dia ikut imam sampai habis. Sampailah dekat nak bagi salam. Nak jadi cerita, imam tu pula dia tahu tadi dia tinggal sunat ab'ad. Maka sunat bagi dia itu nak mengembalikan pahala dia, dia kena sujud sahwi. Ya. Maka imam tadi tak sujud sahwi juga, terlupa. Banyak kali lupa imam ni tidur ke apa, malam tidur tak cukup barangkali kan. Jadi terlupa. Ya, cerita-cerita lupa ni tuan-tuan. Baru Khamis baru kita cerita hari Sabtu minggu lepas. Khamis lepas tu saya jadi imam di masjid. Solat Isyak. Saya pula terlupa ya. Cerita kata orang terlupa ni, imam saya sendiri terlupa. Sebab apa? Dia mula sakit sesama, kita makan ubat, yang mengantuk. Bila mengantuk tuan-tuan, tengah berdiri ni, dia hilang akal. Rakaat berapa dah ya? Ya, dia jadi macam tu. Jadi saya rasa macam sudah baca tasyahud awal. Ini rakaat yang keempat dah kot. Ya. 4 ke 5. 4 ke 5. Dia tak kata 3-4. Dia kata 4-5. Maka saya pun terus yakin dengan mengatakan 4. Maka sedangkan 4 itu yang saya bagi salam tu berada di dalam rakaat yang ketiga. Bilal di belakang baru kita cerita minggu sudah. Syarat-syarat nak jadi makmum di belakang itu, Bilal kena belajar bab cara-cara nak mengganti imam, nak menegur imam, cara nak tukar bila imam tu batal apa jadi. Kalau imam tu terlupa rukun apa jadi. Ya. Betul-betul jadi tuan-tuan. Bilal di belakang tak berani tegur. Jadi alasan dia cantik. Dia kata apa? Kami pun terlupa Ustaz. Tak ingat. Tak ingat tu maknanya kita serupa. Ya. Boleh pula tu buat kita serupa. Padahal bukan kita serupa. Kita tu tak tahu apa. Tak sebutlah kat dia ya. Betul kalau lupa ni. Kalau lupa Allah maafkan. Kalau disengajakan kita dosa. Kita tak tahu. Kita tak belajar ya.
Jadi kalau tak belajar juga tak berdosa. Dah tak tahu nak buat macam mana, tapi umur dah meningkat, dewasa, dah 60, takkan tak belajar lagi. Kan ini yang jadi malu tu. Ya, dia nak tegur takut salah, tak tegur serba salah. Akhirnya semua salah. Siapa yang berdosa dalam hal ini? Semua tak berdosa. Imam tak berdosa sebab lupa. Kau makan ubat mengantuk, buat apa nak sembahyang kan? Kemudian yang makmum pula nak tegur takut batal. Tak tegur serba salah. Akhirnya kita terlupa, kita serupa. Jadi yang makmum pula sedar. Dia tak tambah rukun. Dia tak tambah 1 rakaat. Hak yang tambah tu saya ingat, dia yang tambah ni mungkin masbuk barangkali. Dia ingat dia masbuk. Tak apa, yang hujung-hujung tambah. Yang belakang saya ni ada dekat 30 orang tak tambah-tambah. Dia kita serupa. Barangkali kalau tanya semua kita serupa. Jadi yang dia tegur pula hari Ahad. Dia kata, Ustaz, malam tu Ustaz sembahyang 3 rakaat, perasan tak? Lah, takkan saja-saja saya nak buat bagi 3 rakaat kalau rukun 4 rakaat. Batal lah solat saya dan berdosa pula. Tentulah saya lupa kenapa Haji tahu saya duduk jauh. Dia alasan sebab untung dia. Dia kata saya duduk saf yang ketiga, tak boleh lah Ustaz. Kalau kita saja perasan, Haji tak tegur, Haji pun turut dosa sekali. Jangan tanya Bilal. Kerana Bilal dah jawab, dia kata saya terlupa. Saya pun tak ingat Ustaz berapa. Ya. Kita kata harus mungkin begitulah ya. Kita bersangka baik. Jadi lupa tuan-tuan nak cerita kata betapa takutnya makmum di belakang nak tegur imam. Jadi dalam hal ini itu disebut tu kita tak niat nak mufarakah solat. Ya, imam tadi terlupa. Maka wajib bagi makmum menambah 1 rakaat. Tapi kalau dia ikut, dia wajib solat semula. Dia tak panggil qada lah, ya. Tak dapat pahala jemaah sembahyang seorang. Tapi kalau dia sedar tadi, dia dapat pahala jemaah. Sebab imam yang batal, sebab imam tak cukup. Tapi saya masih dalam confuse. Habis tu bagi salam, tunggu lama. Sebab kita ya dalam bab salam ni mesti bila imam tu bagi salam, saya tak berzikir kuat. Sebab kita nak melihat bagaimana seseorang imam tu batal solat dengan salam, ya kan? Selepas salam tu, adakah imam tu sengaja melupakan sujud sahwi contohnya? Dia tak sujud sahwi sebelum bagi salam, sedangkan dia tinggal tahiyat awal. Patutnya sunat tambah sujud sahwi supaya menampung balik pahala kepada fadilat yang kita tinggal tadi, iaitu tahiyat awal tadi. Tapi imam lupa juga. Imam bagi salam. Lepas tu imam tak batal lagi. Makmum jangan cepat-cepat nak terus jadi sujud. Ni cerita Pak Murakah ni. Makmum jangan terus sujud. Ya, imam lupa ni. Imam tu bagi salam kanan, dia pun terus sujud. Batal makmum tadi. Batal kerana dia sujud belum melihat imam itu batal. Maksudnya imam tu batal solat dia. Adakah dengan disengajakan? Memang aku tak nak buat sujud sahwi dah. Ataupun dia terlupa. Ya, kena tunggu dalam fatrah tempoh itu, kita kena tunggu sekejap, tunggu sehinggalah imam tu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terus sujud. Tunggu sekejap. Imam tu lupa ke sengaja? Kalau dia lupa, dia terus astaghfirullah. Kalau Malaysia senang. Kita boleh tahu kan bagaimana imam tu membatalkan solat dia lepas dia bagi salam, astaghfirullahalazim. Kena pula dia lupa. Dia buat bagi sedih sikitlah. Allazina batal lah. Sebab diselangi dengan istighfar tu batal. Maka imam dan makmum yang ikut belakang tadi, sekiranya nak dapat balik fadilat yang ditinggalkan oleh imam, maka dia pun niat mufarakah, terus sujud. Dia tahu dah imam telah membatalkan solat dia. Tapi kita kena tahu dulu, jangan imam tu belum istighfar lagi. Kalau di Mesir senang. Nak tahu imam tu batal solat macam mana? Dia habis saja bagi salam, Assalamualaikum. Terus dia pusing tengok makmum. Kalau makmum, imam dah membelakangkan kiblat dia, berarti batal lah imam tu. Berarti imam tu dah batal, kita pun tambah lagi sujud sahwi. Maka kita dapat balik fadilat benda yang tertinggal tadi, iaitu tahiyat awal. Iaitu fadilat, dalam tahiyat awal tu ada tiga sunat.
ab'ad di situ. Membaca tasyahud, duduk tasyahud dan solawat ke atas Nabi. Jadi makmum yang tidak niat mufarakah solatnya boleh jadi batal. Dan manakala dimufarakahkan niat membaca apa yang ditinggalkan oleh imam adalah harus. Ya, manakala bagi orang yang mufarakah niat nak membaca apa yang ditinggalkan oleh imam, maka adalah harus. Mana lebih afdal, ikut imam ataupun duduk baca tahiyat awal yang ditinggalkan oleh imam? Ya. Jadi ulama berpandangan lebih afdalnya ikut imam. Kalau kita bertanya boleh atau tidak mufarakah, hukumnya boleh. Contohnya di sini kita lebih afdalnya imam terlupa tahiyat awal. Ya. Jadi kita nak ikut imam, mana kita nak duduk tahiyat juga ke, duduk nak bagi apa? Imam tu dah berdiri dah. Dia terlupa tahiyat awal. Maka imam, kata ulama, lebih afdal bahkan kena ikut imam. Kerana perbuatan at-tahiyat awal itu adalah sunat ab'ad, ya, bukan menjadi rukun lagi. Hatta rukun pun kalau yang tak cukup, kita kena ikut imam dulu sehingga imam batal, kita tambah. Macam tadi, ya, saya terlupa tak cukup satu rakaat, makmum kena tambah. Sebab tu rakaat itu wajib. Dan bila 5 melebihi daripada rukun, imam dah 4 ke 5, 4 ke 5 dia buat 4, okeylah. 5 ke 4, 5 ke 6, dia bertambah satu lagi jadi 5 rakaat salat Isyak. Akhirnya makmum yang faham jangan ikut. Sebab perbuatan berdiri bersama imam tadi dikira perbuatan yang menambah rukun. Sedangkan kita sedar yang terlupa itu hanya imam. Imam menambah kerana dia lupa, kita tambah kerana kita ingat nak ikut imam, maka perbuatan kita itu, kata ulama, boleh bawa kepada batal. Kita tunggu sahaja. Dan makmum belakang wajib subhanallah. Maka imam bila ada sahaja makmum sebut subhanallah, wajib dia segera turun. Ya, jangan duk rokok dulu, sujud dulu. Kalau dia tak ingat sungguh, tak apa, tunggu dia bagi habis dulu. Nanti dia dah sampai di bawah, dia bagi salam, kita ikut dia serentak. Boleh, ya. Tak perlu kita lambat-lambatkan di situ. Kita boleh ikut imam, ya. Imam Syafi'i mengatakan bahawa imam yang meninggalkan, ingat dalam bab mufarakah ni, Imam Syafi'i pernah berpesan. Dia kata, bagi imam yang meninggalkan satu rukun, satu sahaja daripada sunat ab'ad, bukan rukun, sunat. Sunat ab'ad, satu sahaja, kata Imam Syafi'i, meninggalkan imam itu meninggal sunat ab'ad satu sahaja, cukup. Ya, maka itu dianggap oleh Imam Syafi'i, dianggap perkara yang memberi keuzuran kepada makmum untuk membolehkan makmum tadi untuk buat apa? Untuk mufarakah. Ya. Satu sahaja. Kalau tahiyat awal bukan satu sunat ab'ad, dah ada 3. Duduk tahiyat awal, baca tasyahud, dan yang ketiga solawat ke atas Nabi. Sunat ab'ad. Jadi kalau satu tahiyat awal ditinggalkan, berarti 3 sunat ab'ad ditinggalkan. Kata Imam Syafi'i, satu pun dah memberi keharusan kepada makmum untuk mufarakah, manakala 3 lagilah jelas boleh kita mufarakah. Jadi sunat ab'ad iaitu membaca tahiyat awal tu, duduk tahiyat awal dan salawat yang berlaku pada tahiyat awal tu adalah berlaku 3 sunat ab'ad pada satu perbuatan, itu pergerakan tadi, ya. Jadi makmum yang mufarakah selepas salam imam. Jadi sebab imam lupa tasyahud, sujud sahwi. Saya dah cerita tadi bagaimana makmum yang lupa, imam lupa sujud sahwi, makmum terus jangan dulu terus sujud, tunggu imam tu bagi salam, tunggu sekejap sehinggalah dia istighfar ke, tanda-tanda menunjukkan imam tadi memang dia lupa ataupun dia sengaja ke, wallahu alam lah, ya.
kita kata dia lupa lah sebab dia tak sujud sahwi. Maka selepas itu baru kita niat mufarakah dan sujud. Ya. Harus mufarakah. Ini bab mufarakah lagi. Harus mufarakah apabila beza pendapat. Ya. Contoh. Ya, contoh tadi imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Imam kena jelas sebutan. Ya, perlu imam yang suara kuat. Jangan baca perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca semillah. Kita telinga kita dengar imam baca semillah. Ya, dia seorang qari. Qari pula qari antarabangsa. Pergi ke Kuala Selangor semayang di sana. Tiba-tiba imamnya Jawa. Siratal laji. Bunyi lebih kurang begitu. Ya. Jadi dia kata, aku dengar imam ni tak betul. Jadi dia kata boleh bawa pada batal. Sebab tu tiba-tiba imam tu Bismillahirrahmanirrahim. Baca lebih kurang. Dia qari pula kan. Jadi dia kata dia nak mufarakah. Harus mufarakah apabila beza pendapat. Di mana contoh tadilah. Tiba-tiba dia dengar bunyi semillah sahaja. Kata Imam An-Nawawi, hilang sahaja satu huruf di dalam Fatihah. Ya, satu huruf tak disebut, maka boleh bawa kepada tidak sah solat. Tidak solat berarti batal lah. Maknanya satu huruf hilang pada Fatihah, kata Imam Nawawi boleh bawa pada batal. Lalu makmum yang dengar tadi bunyi semillah saja. Yang orang seangkatan dengannya, yang kita katalah bagi contohlah di Kuala Selangor, orang Jawa, maka dia kata, kami dengar bismillah ada, tak apalah. Sebab dia seangkatan. Dia duduk di kampung itu, ya, dia tidak mengganggu tidak ganggu pendengaran dia pada bismillah itu. Bagi orang ni pula kalau B bunyi macam tu bukan B lah, bunyi semillah saja, maka dia boleh mufarakah. Itu berbeza pendapat dalam menjadi masalah menjadi juga. Jadi sebab itulah dia boleh mufarakah. Jadi kaedahnya dia boleh katalah dia mufarakah. Kalau dia mufarakah itu dia mendahului imam dan habis awal daripada imam, ini jadi masalah juga. Mungkin makmum tadi, aku kenal imam ni, imam Masjid Negara ni. Tapi dia semayang, tadi imam tu dia tahu dah, yang makmum tadi tu imam Masjid Negara. Ya, dia bimbang dengan bacaan imam tadi, takut tak sah, dia mufarakah, dia habis dulu daripada imam tadi. Ya, dia bagi salam dulu. Maka jemaah yang duduk sebelah dia kata, aku kenal imam ni. Kenapa dia mufarakah? Dah asing solat dia habis dulu. Maka kawan ni kata, batal lah solat dia. Ya, yang kedua pula dia kata, dia ni kenapa tak nak ikut imam? Yang ketiga, dia ni ada tak puas hati pada imam. Jadi, oleh kerana kebimbangan itu ada di dalam hati kita. Hati seorang jemaah tadilah. Macam kita lah, kita mengaji, kita tahu, kita mufarakah. Bila kita mufarakah, kita faham. Kalau aku habis awal ni, mesti makmum tanya. Makmum tu nak kenal, ini macam Datin Raja Analiza ni. Contohlah kan. Semayang perempuan pun. Jadi, kita bimbang perkara itu. Kata ulama, harus bagi dia. Ya, harus bagi dia melambatkan sedikit pergerakan. Dengan ditambah bacaan ayat yang panjang kalau pada ayat. Kalau pada rokok, dia boleh tambah rukun. Ya, bukan rukun, tambah zikir. Subhanallah al-azim wa bihamdi. Subhanallah azim wa bihamdi. Baca lambat-lambat. Sehinggalah imam tu bangkit, kita pun lambat-lambatkan sikit dan habis biar terlambat sedikit daripada imam, ya, yang berjemaah ketika itu. Kita habis lewat, kita mufarakah, tetapi jangan habis dulu. Kerana habis dulu dianggap kita menegur imam, kita tak puas hati dengan imam, ataupun kita ni sakit, menjadi bimbang kepada masyarakat, pandangan pada kita, maka kata Imam Nawawi, makruh orang-orang luar menegur imam tempatan. Jadi perbuatan kita tu takut menjadi tegur imam, maka makruh. Makruh ni hilang segala fadilat dia lah.
Maka dalam ketika itu bagi kita harus melambat-lambatkan perbuatan. Faham tak? Takutlah kita pergi masjid dengan bunyi semacam imam tu baca, kita nak mufarakah. Tapi mufarakah kita kena baca ayat. Kalau Fatihah biasa laju tu, lambatkan sikit dia punya tone, intonasi dia supaya kita baca dekat lembut, slow, perlahan dan sebagainya. Mudah-mudahan jadi cantik. Kita habis solat tak ganggu qariah di situ bersangka buruk kepada kita, ya. Begitu juga bila kita sebut sujud sahwi tadi, bila kaitan dengan mufarakah, mestilah ada tak kena dengan imam tadi, sama ada imam tu tertambah rukun, terkurang, ya. Maka 2 kali sujud sahwi sunat dilakukan, iaitu sebelum tasyahud akhir. Ya, sebelum kita bagi salam pada tasyahud akhir. Ya, bagaimana kata Nabi, falyasjud sajdatain lisahwi. Maka sujudlah 2 sujud, ya, bagi orang-orang yang terlupa pada perbuatannya, sunat sujud. Jadi sebab-sebab berlaku sujud sahwi itu ada berapa? Ini kena ambil tahu juga. Kadang-kadang kita sujud sahwi itu sebab-sebab dia apa, ya? Kalau tuan-tuan nak tulis pun boleh. Iaitu meninggalkan perkara-perkara sunat, ya. Sebab-sebab berlaku sujud sahwi itu ialah pertamanya, ya, kita kata meninggalkan perkara-perkara yang sunat seperti sunat abad, ya, dan sujud sahwi itu ada 8 tempat. Ya, apabila tertinggalnya 8 perkara ini, maka sunat bagi kita menambah sujud sahwi. Bila? Pertama, bila imam meninggal tahiyat awal, ya, maka sunat kita tambah sujud sahwi. Yang kedua, iaitu apabila imam itu duduk membaca tahiyat awal, ya. Tadi tinggal baca tahiyat awal, tidak duduk baca tahiyat awal yang kedua. Yang ketiga, tidak salawat atas Nabi dalam tahiyat awal. Ya, 3. Ya, boleh. Bila tertinggal satu perbuatan tadi, rukun fi'li itu, iaitu tahiyat awal, berarti tinggal 3 sunat abad ni, maka boleh dah kita buat sujud sahwi. Dan yang keempat, salawat ke atas Nabi dan keluarga dalam tahiyat akhir. Kalau kita tak buat, boleh sujud sahwi. Ya, yang kelima iaitu baca kunut. Kalau terlupa baca kunut, boleh sujud sahwi. Ataupun berdiri ketika kunut. Kita kunut ketika duduk, patutnya berdiri. Ya, kita terlupa duduk-duduk Allah, kita kunut, terlupa, maka boleh sujud sahwi. Yang ketujuh, salawat kepada Nabi dalam kunut. Dan yang ke-8 iaitu salawat kepada keluarga Nabi dalam kunut. Ya, boleh kita buat tambah sujud sahwi. Jadi seseorang yang melakukan perbuatan kalau dengan sengaja, macam kita kata dilupakan, antara tahiyat awal tu kita buat lupa sengaja, dikira batal lah solat dia. Ya, begitu juga tambah rakaat, maka batal kalau dengan sengaja lah. Tapi kalau tak sengaja, tidak sengaja, maka boleh dituntut kita lakukan sujud sahwi sebelum kita bagi salam. Ya, itu perkara yang dituntut ketika mana imam terlupa sahaja. Kalau disengajakan, kira tak sah dan batal. Boleh, ya? Itu baru satu bab mufarakah sahaja. Okay, kita sambung lagi. Yang berikutnya, yang ke-16, makmum wajib mengikut imam. Ya, memanglah makmum itu ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam itu, kata Nabi, untuk diikuti. Maka wajib bagi makmum mengikuti imam di dalam segala gerak solat tanpa mendahuluinya dan tanpa melakukan gerak solat serentak dengan gerak solat imamnya. Kebiasaan sahabat-sahabat yang bersolat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak membongkokkan belakang mereka untuk turun sujud sehinggalah mereka melihat baginda turun sujud. Ini maknanya Nabi nak ajar kita,
kepada kita, iaitu tentang solat mestilah ikut imam. Bagaimana sahabat-sahabat dulu, lagi Nabi tak bongkok nak turun sujud, mereka tak akan bergerak. Ya, mereka akan ikut Rasulullah SAW. Sehinggalah Rasulullah bergerak dulu, baru mereka ikut. Ya. Dan yang berikutnya, hal keadaan tertentu iaitu makmum wajib mendahului imam. Ada ketika-ketika tertentu sahaja. Ya, imam, makmum itu wajib mendahului imam. Bila? Yang ke-17 dia kata kadang-kadang makmum wajib mendahului gerak solat imam sebagai peringatan kepada imam. Contoh, jika imam itu duduk bukan pada tempatnya, seperti dia duduk pada rakaat pertama atau pada rakaat yang ketiga, solat 4 rakaat, maka wajiblah makmum terus berdiri dan menunggu imam itu untuk berdiri. Dan ketika itu sunat bagi makmum, macam tadilah, mengucapkan subhanallah, niat zikir. Tujuan itu adalah untuk mengingatkan imam supaya bangun berdiri. Imam. Sebab tu kita jadi makmum ni memang kena peka betul-betul. Jangan peduli jauh dekat. Kalau ada dekat bagi kita bagi peluang dia tak tegur. Jadi bila masa pula makmum hak dekat pun tak tegur, satu sah depan, satu habuk tak tegur. Tak kata subhanallah, yang dia tak dia bagi salam sama dengan imam 3 rakaat. Ya, bila tanya dia kata kita serupa, gamakkah begitu? Ya, sedangkan ilmu dalam akal dia, imam ni tak cukup dah ni, lupa apa. Yang ada sangka buruk. Semayang tidur ke apa? Dia buruk pula kat imam. Dia ikut imam tapi dia sangka buruk. Perbuatan itu tidak boleh menghilangkan pahalanya kalau dia ikut, batal solatnya. Ya, dahlah dia ikut imam, imam terlupa, dia kata imam ni tak fokus ke semayang. Dia ingat apa? Nak marah ada, nak tegur tak erti. Dalam ni tolonglah belajar. Ya, hukum berada di belakang imam, cara duduk di belakang imam, ya, kena belajar. Kalau tak belajar, kita tak bertemu masalah ini. Bila tak bertemu, akhirnya berlaku depan mata, tak erti nak buat apa. Sanggup sembahyang 3 rakaat. Padahal dia tahu 3 rakaat tak sah, dia nak tambah, tak erti, dah ikut imam. Ya, maksudnya bila imam tak cukup, kita wajiblah tambah. Dah kita tahu. Kalau kita sengaja ikut imam, kita yang berdosa. Ya, batal tu memang tetap batal. Solat Isyak 4 rakaat, dia sembahyang 3, batal lah. Tetapi dia tahu dengan sengaja, hukumnya dosa tambah. Ya, sepatutnya dia belajar, kena tambah. Ya, jangan kita tunggu. Kalau imam tu tak berdiri, sedangkan solat ketiga dia duk buat tahiyat juga, at-tahiyat tu imam ni pun satu hal sembahyang ingat apa barangkali. Ya, jadi yang saya tu saya cakap tu teranglah, sebab kita makan ubat sesama. Memanglah dia mengantuk sikit. Tiba-tiba tengah berdiri ni dia jadi potong. Rakaat ke berapa ya? Tak pernah jadi macam ni. Kan? Bukan sebab tak fokus, sebab tengah berdiri, tengah baca Fatihah, hilang ingatan. Sebab disebabkan mungkin dadah yang ada pada ubat tu menghilangkan kita punya ingat pada rakaat kita. Ini nak menunjukkan hak kita bicara ni betul berlaku. Dan pada saya sendiri, waktu tu kita muhasabah lah, 3 hari baru imam tegur makmum. Tuan-tuan, tak berlaku waktu tu 3 hari. Itu untungnya kita berada di tempat orang Arab. Kalau negara Arab, tuan-tuan, satu masjid bising, subhanallah, subhanallah. Hak saf ke-30 subhanallah. Ya. Kita pun sakit telinga tu. Silap sikit satu masjid. Kan? Malu kita. Satu masjid tegur sebab imam tu lupa. Ya, patutnya belakang tu saja. Tapi hak belakang tu buat tak tahu boleh. Satu masjid tak tegur. Sembahyanglah Isyak 3 rakaat. Baik. Imam rukuk. Jadi kita kena sebut subhanallah. Kalau perempuan macam mana nak sebut? Sekurang-kurangnya tepuk tangan. Tepuk di belakang lah ya. Tepuk begitu. Jangan tepuk. Itu tepuk apa tu? Itu seorang orang yang bola boleh lah. Kita tengok. Gol. Tepuk. Ya. Tapi kalau dalam sembahyang begini je. Jangan duk angkat tangan tepuk pula. Nanti menambahkan rukun-rukun yang lain. Perbuatan kita jadi batal ya. Tepuk pula jangan strict.
Tak boleh ya, tepuk sekali dulu. Imam kena peka. Kalau bunyi macam tu, ni mesti makmum belakang tegur ni, muslimat. Harap kat muslimin tak mengaji berapa kali. Kan. Jadi kita pun peka di situ. Tapi sekarang ni tak ada makmum muslimat kerana PKP lagi, ya. Kemudian imam rukuk sebelum makmum masbuk membaca Fatihah. Apa maksud dia? Jika imam rukuk sebelum makmum masbuk sempat menghabiskan Fatihahnya, maka hendaklah teruskan rukuk bersama imam, dan bagi masalah ini ditanggung sabda Nabi SAW, ditanggung oleh imam. Sabda Nabi SAW, man kana lahu imam faqira'ahu al-imam lahu qira'ah. Maksudnya di situ kata Nabi, apabila sesiapa yang baginya itu imam membaca, maka imam baginya itu telah membaca baginya. Contohnya, kita ni masbuk sampai imam dah rukuk. Ataupun kita masbuk sampai elok baca alhamdulillahirabbil alamin arrahman, baru 3 ayat. Tiba-tiba imam rukuk. Kita takut tertinggal rukun yang panjang, maka boleh kita terus rukuk bersama imam. Kena ditanggung oleh imam bacaan tadi. Kalau kita yakin sempat, kita baca cepat. Kalau jenis baca lambat, jam juga. Contohnya fadilat solat hajat. Fadilat solat hajat ni musim apa-apa peperiksaan, musim orang kena COVID, kan. Banyaklah solat hajat. Bila solat hajat dia ada fadilat macam-macam. Imam tu kata, okey, malam ni kita baca 11 kali ayat kursi, baca kuliah. Bangun rakaat kedua 11 kali ayat kursi, kita baca qul huwallah. Jadi ayat kursi itu 11 kali. Jadi imam ni baca sentimental lah, biasa aja. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Baca biasa aja imam. Jadi makmum pula bila hajat ni dia baca pula dengan lambat sikit. Allahu la ilaha. Imam dah nak rukuk dah. Dia baru 8 kali, imam kata 11. Jadi dia tak rukuk bersama imam, dia duduk perhabis dia juga. Imam dah berdiri rukuk habis dah, dia baru masuk 11, imam i'tidal. Lepas tu imam pergi sujud. Imam dah sujud, dah bina berapa rukun dah? Nak masuk 3 dah. Kalau setakat 2 rukun tadi, rukuk, i'tidal dan sujud, tidak melebihi 3, maka boleh lagi, sah lagi solat itu. Tetapi kiranya melebihi 2, yakni 3, maka perbuatan makmum tadi dikira batal. Dia niat ikut imam tapi dia tak ikut imam, dia terlambat 3 rukun. Solatnya disebut dalam syarah Muhazzab Imam Nawawi, dia kata kitab Majmu' syarah Muhazzab kita batal. Melebihi 2 rukun. Kita mendahului imam, imam dahului kita 2 rukun, tak apa. Begitu juga kita mendahului imam 1 rukun. Kita terlebih dulu. Tapi imam tu sebab terlupa, maka tak batal solat kita. Kerana imam terlupa dan kita mendahului imam di ketika itu. Jadi dalam hal ini dia kata Fatihah ditanggung oleh imam. Dalam hadis ini sebut, barang siapa sembahyang berimam maka bacaan imam adalah bacaannya. Maka kita boleh yakin dengan hadis ini. Kita baca 3 ayat, imam rukuk, maknanya Fatihah kita masbuk tadi itu ditanggung oleh imam. Maka terus kita rukuk, sah solat kita. Jadi pertama rukuk, dia kata sini, syarat makmum masbuk mendapat rakaat dan sah imam menanggung Fatihahnya ialah, kita tengok sini satu Dia kata apa? Pertama, sempat rukuk dan tamakninah bersama imamnya di dalam rukuk. Jika imam mula hendak bangun dari rukuk, sedangkan makmum masbuk itu sempat tamakninah. Tamakninah dalam saat imam sedang bangun dari rukuk dan sebelum lurus betul badan, maka dia dikira mendapat rakaat. Kita masbuk sampai elok kita nak rukuk aja, imam tu baru nak bangkit. Jadi imam bergerak slow nak i'tidal, kita pun turun rukuk, dikira boleh lagi. Jangan imam dah mula lurus tulang belakang, kita baru nak rukuk, terputus rakaat itu kena tambah.
satu lagi. Jika makmum masbuk itu ragu-ragu, ya, hendak dia sempat bertamakninah bersama imam sebelum dia bangun dari sekurang-kurangnya hak rokok atau selepasnya, maka dia tidak dikira mendapat rakaat itu mengikut qaul yang sahih. Oleh itu wajiblah ke atasnya menambahkan satu rakaat selepas salam imam dan melakukan sujud sahwi mengikut pendapat Imam Al-Ghazali. Tetapi menurut pendapat Al-Qadhi, makmum itu tidak dikenakan sujud sahwi, ya, sebab dia masbuk, ada berselang begitu kan. Ya, yang kedua, imam berada dalam keadaan yang suci, tidak berhadas kecil ataupun besar. Iaitu jika imam berada dalam keadaan tersebut, maka makmum itu tidak dikira mendapat rakaat kerana imam itu tidak layak untuk menanggung bacaan Fatihahnya sendiri. Oleh itu bagaimana pula dapat diharap untuk menanggung bacaan Fatihah orang lain. Ini isu imam tadi, ya. Iaitu imam berada dalam keadaan yang suci, tidak berhadas. Ya, jadi imam tadi berada dalam keadaan tersebut, maka makmum itu dikira dapat rakaat, ya. Kenapa dikaitkan dengan bersuci? Kerana imam di dalam solat sepastinya imam itu suci, ya. Imam tak akan ada keadaan najis, ya. Kalau imam itu menajis, wajib imam tu berhenti. Wajib imam tu batalkan solatnya. Dia tak boleh teruskan, ya. Ada setengah imam dia kata malulah nak berhenti, sedangkan dia sudah sedar tadi terlupa mandi wajib. Ya, dia sembahyang, tengah-tengah sembahyang Allah lupa mandi wajib, nak berhenti macam mana ni, ya. Pagi Jumaat nak berhenti, malu dekat makmum, tentu dah imam ni ada salah apa ni, ya. Maka dia wajib dia berhenti, tak kira rakaat berapa. Walaupun imam tadi dah mula satu rakaat yang pertama tadi dikira sah, tak perlu ditambah sebab imam tak tahu, makmum tak tahu imam itu batal di rakaat pertama. Rakaat kedua baru imam tu sedar. Maka imam bila berhenti rakaat pertama kita tak perlu tambah dah, ya. Di rakaat kedua saja disambung oleh imam yang baru. Ya. Jadi imam pun penting, ya. Jangan kita rasa kita imam tak perlu belajar dah, kan. Jadi kena belajar juga kerana imam itu sendiri pun sedang menanggung makmum-makmumnya, ya. Sebab perbuatan imam semua diikuti oleh makmum. Dan ada perkara-perkara rukun yang ditanggung oleh imam seperti Fatihah. Kerana imam makmum yang masbuk tak sempat baca ditanggung oleh imam, makmum yang was-was juga akan ditanggung oleh imam. Jadi kalau imam tu buat tak ambil kisah, takkan kita nak menanggung dosa dalam ibadah, ya. Itu kena belajar. Yang ketiga, imam itu tidak lupa membaca Fatihah. Itu termasuk perkara yang dikatakan Fatihah itu ditanggung oleh imam ketika makmum itu masbuk. Dan yang keempat, rakaat yang sempat dikerjakan makmum yang masbuk itu hendaklah rakaat yang dikira bagi imam, bukan rakaat yang lebih. Jangan dikira rakaat yang kelima. Dia datang-datang imam tu rakaat yang kelima dah, sedangkan imam tadi lupa rukun. Jadi makmum juga tak kira tak sah juga mengikut rakaat imam yang lebih. Oleh itu jika imam bangun dengan terlupa rakaat yang kelima dalam solat 4 rakaat ataupun bangun keempat solat maghrib, lalu maghrib membaca dan rukuk, kemudian datang makmum masbuk tadi mengikutnya, sedangkan dia sedang sedar rakaat itu adalah rakaat tambahan, rakaat yang telah lebih bagi imam, maka ikutnya tidak sah. Tetapi jika dia mengikutnya tanpa menyedari bahawa imam itu mengerjakan rakaat yang lebih, maka ikutannya itu tetap sah. Ya, maksudnya tadi makmum yang sampai-sampai ni dia tu tengok dah imam ni tadi dah 3 dah, dia naik-naik dia ikut juga, tak sah. Tapi sekiranya dia tak sedar ini rakaat yang keempat, padahal solat tu maghrib, imam tu dah tambah 4. Makmum jangan bangun. Kalau imam tu terlupa,
pada tahiyat, patut tahiyat, dia bangun. Yang belakang tu kena tegur ya. Kalau perempuan muslimat, sama-sama dia boleh sebutlah. Ya, kalau sama dengan lelaki, dia kena tepuk sahaja. Tepuk tangan gitu je di belakang ya. Jadi yang terakhirlah sebelum sampai 20, ya, makmum lambat membaca Fatihah. Jika makmum mendapat waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah, masa dia cukup. Tetapi oleh sebab dia seorang pembaca yang memang lemah, ya, dia baca tahqiq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia waktu cukup sama dengan imam, tapi dia baca lambat, lemah, lesu kan. Lalu imam rukuk sebelum dia sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya, maka dia tidak dianggap cuai. Ya, sebab dia nak menyempurnakan Fatihahnya. Menurut satu pendapat, dia boleh memotong bacaan Fatihahnya itu dan terus rukuk bersama imam. Boleh tuan-tuan ya. Maksudnya sirat, imam rukuk dah, dekat nak bangun dah. Boleh tak dia teruskan? Ikut satu pendapat kata dia boleh terus rukuk bersama imam. Sebab imam baca tadi dia terdengar. Tetapi menurut pendapat yang sahih, ya, di dalam kitab Ar-Rawdah dan lainnya, makmum itu hendaklah menyempurnakan Fatihahnya dan dia diberi keuzuran untuk takhalluf ataupun terkebelakang sedikit dari imamnya dengan 3 rukun yang panjang. Dibenarkan sampai 3 rukun yang panjang. Ini jenis sama dia was-was ataupun dia ini memang jenis baca lambat. Tapi ada sahabat saya tuan-tuan, tak sebut siapalah, orang yang alim lagi soleh, zuhud. Ya, alim, soleh, zuhud ada kat dia. Alim, alim sungguh. Khutbah dalam bahasa Arab tak perlu teks. 50 minit saya jadi imam, dia khatib. Arab terpegun. Betul ke? Orang Melayu ni. Ya. Tapi kalau dia jadi imam, punggah. Punggah ni maksudnya bahasa Kedah lah. Ya. Kalau dia jadi imam, tuan-tuan pening kepala, ya Allah. Nak habis Fatihah dia, kita bergelepar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Satu. Boleh tak kita lantik dia imam? Kita kena sedarlah. Boleh kita lantik dia, kiranya kita sanggup ikut di belakang dia. Kalau merosakkan jemaah yang lain, maka dia tidak sunat dipilih sebagai balik imam kerana dia baca lambat. Kerana dia baca dengan penuh keilmuan dia. Dia faham segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Nak sembahyang ni biar bagi lambat. Kita kalau sembahyang tu nak cepat. Betul tak? Sebab nak kejar ke mana, Allah alam lah. Kadang-kadang nak balas mesej je pun sanggup sembahyang jadi cepat. Dan sembahyang tu pula baca kalau boleh yang secepat mungkin. Masjid pun cari masjid yang cepat, tarawih. Sebab apa? Kita nak cepat lah Ustaz. Ya. Cepat nak buat apa? Balik rumah duduk saja juga. Tapi tak tahan imam tu baca. Sebab kita waktu baca kita tak fokus. Ya, kalau kita dengar azan Mekah, masuk ke hati sebab semangat dengan menjiwai azan yang kuat, lantang, terang berada di Mekah. Balik di rumah, orang azan macam tu juga. Tok bila mana azan kuat sangat. Kita tegur pula. Ya, kita tak menghayati. Bila hati mula tak fokus, dia akan jadilah benda-benda yang mengurangkan rasa kelazatan kita dalam ibadah. Itu sebab kadang-kadang kita sembahyang di belakang imam ni tahan je imam. Oi, kami kerja banyak lagi. Kerja apa yang sampai tak boleh sembahyang ni? Ya, imam tu pula kerja apa sampai tak boleh bagi masa untuk sembahyang sikit lama. Ya. Jadi bertemu dua pemikiran yang berbeza. Akhirnya jadi habis tu makmum mesti datang jumpa imam. Imam, cepat sikit boleh tak? Tak ada adab lah tu. Imam pun nak ke mana? Lama-lama sangat. Dan sekejap pun 10 minit pun tak boleh. Tuan-tuan, fokus. Ibadat, sembahyang untuk Allah. Kita sembahyang, kita membina tiang agama. Kalau runtuh solat tadi,
runtuhlah tiang agama. Rumah kita cantik-cantik, tiang roboh, terbaliklah dia. Jadi binalah tiang agama kita itu. Kita takut tiang kita tumbang sebab solat kita tak dipenuhi dengan khusyuk. Berapa orang yang solat pada hari ini kemuncak kekhusyukan dia? Kita boleh kongsi, tulislah kongsi dengan kita. Buat begini cara dia. Jadi nak cerita tu susah. Nak tahap khusyuk tu. Cuma dikatakan oleh ulama, solat yang tidak diiringi dengan kefahaman, tak difokus, dan kita solat dalam keadaan kita tidak ada penghayatan sebelum, ketika dan selepas. Sebelum kita tak jaga cara-cara nak solat, biar kerja lain tak selesai, kita terus pergi solat. Tengah solat kita tak fokus apa yang dibaca oleh imam, kita pun tak fokus apa yang kita baca. Selepas pula kita tak nak dah berzikir panjang-panjang, terus habis bagi salam bangkit. Ini bimbang-bimbang solat kita tak tercapai kepada matlamat solat yang sebenar dan tak menyumbangkan pahala. Kata Nabi, disebut dalam kitab Syekh Dr. Patani, Munyatul Musalli, dia kata apa? Dalam kitab dia kata, solat yang tidak ada khusyuk akan diambil oleh malaikat, dibawa. Malaikat tak tahu khusyuk ke tak, hantar ke Allah Ta'ala. Bila sampai pada Allah, Allah kata ambil solat ni, campak balik kat muka orang tua tu, boleh tak? Ya, Tok Imam tu, boleh ya? Sebab apa? Dia solat tak khusyuk. Jadi bahasa dia kasar lah situ kan. Maksudnya sila ulangkan solat ini pada tuannya, solat dia tak khusyuk. Nak khusyuk macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Sekurang-kurangnya kita membina fawailul lil musallin yang Nabi sebut tu, kita bina dulu sebelum kita pergi solat. Kita jaga macam mana aku nak sembahyang, ya Allah tolonglah bantu aku dalam solat. Aku nak selesaikan tugas-tugas sebelum aku solat, selesaikan dulu. Pergi solat tu pula niat kerana Allah. Dan bacaan tu kita rasa sampai kalau kita takut jin dengan hantu meremam bulu roma tak? Kan? Kita sembahyang pun kalau ada meremam bulu roma tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita baca paling sedap. Kerana dengan kesedapan itu, dia membawa kepada hati rasa kelazatan sedapnya. Kita sedap pada diri kita, sudahlah kan. Akhirnya, dia terbawa-bawa rasa sedap itu, membawa kepada kefahaman, membawa kepada penghayatan. Dan penghayatan tu pula, yang kita faham Allah depan kita, lihat kita buat, ya Allah kami sedang mengetuk pintu keampunanmu, mengetuk pintu redamu, mengetuk pintu rahmatmu, ya Allah. Sambil kita baca, sambil berdoa begitu, hati fokus, sehingga mengalir air mata. Kata ulama, itu solat yang menghampiri kepada solat yang khusyuk, ya, yang sebenar. Ya, tapi kalau tak ada kelazatan sampai di situ, solat kita belum seronok je lah. Seronok, sedap, ya kan? Tapi penghayatan itu di antara baina-baina dunia, akhirat. Allah, dunia. Kerja, sembahyang. Itulah, dia jadi dua-dua. Maka kita pun boleh hukum, solat aku hari ni macam tak sah je kan? Kita boleh hukum sebenarnya. Tapi kita kata dah cukup rukun, sah lah tu. Sah pada fiqah. Sah kita belajar sekarang ni fiqah lah. Cara perbuatan, nak ikut imam jadi makmum, sah. Ya? Cukup rukun, perbuatan sah. Tapi khusyuk, rukunnya lain pula. Perlu dibina dengan ilmu-ilmu yang lebih mendalam. Tauhid kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa dah pukul 10.12 dah. Saya boleh berhenti lah kot ya. 20 ni kita sambung lagi minggu depan. Bukan nak dilambatkan ya. Kerana perlu juga sesuatu apa? Sesuatu masalah itu diperincikan. Kerana di sini kitab ni dia sebut secara umum. Kadang-kadang mufarakah, kita tak sebut murafaqah. Apa dia kebersamaan, serentak, apa dia itu perbezaan, apa dia itu yang dikatakan dengan mufarakah, nak mengasingkan, nak meninggalkan jemaah dalam solat. Bolehkah dengan sengaja, tanpa sebab? Tak boleh. Hukumnya haram. Ya, saja-saja nak pisah dengan imam sebab imam itu hidungnya besar. Ya. Solat-solat imam tu hudu sungguhlah hidung besar sangat. Mufarakah.
Tak boleh. Imam itu parti. Ya, beza parti. Tak boleh. Pernah jadi ya, saya solat di Subang Jaya, saya imam tuan-tuan. Imam Subang Jaya tahun 2003 2004, pergi sekejap situ. Allahu Akbar. Jemaah lain tengok, biar dah sembahyang tu. Tu imam kerajaan. Dia tuduh kita imam kerajaan. Habis sembahyang, Assalamualaikum. Allahu Akbar. Oh, ada dah jemaah belakang tu, ada dekat 40 orang juga. Dia tak mau imam ni. Kita tak kena mengena kerajaan. Tak kena mengena dengan pembangkang kerajaan. Kita pergi tu dilantik untuk imam saja. Hati terkilan juga. Sebab habis tu kita nak pergi salam. Ya? Kita salam. Muka tak nak tengok. Sombongnya jemaah. Kita berjumpa pengurusi. Tuan pengurusi, apa sebab ni jemaah tak nak salam dengan saya? Bolehkah saya jadi imam di sini? Apa kata dia? Dia orang tu memang macam tu. Jumaat pun sembahyang 2 kali. Rupanya tengah kes dengan Jaiz. Jaiz nak tutup surau tu sementara kerana ada kes. Ya, tahu surau di mana? Subang Jaya. Section 3 situ. SS3. Dekat Petronas tu. Jadi saya pun imam 2 hari. Itulah sejarah imam 2 hari. Imam 2 hari kat situ berhenti. Bertobat. Tak nak lagi dah. Cukup letih sembahyang di belakang orang politik. Ya. Kau tuduh aku parti ni, kau tuduh aku pula tak tahu nak menentu mana satu. Tak boleh hidup, tuan-tuan. Ya. Terlalu taksub dengan parti, merosakkan jemaah. Ya, dalam solat tidak ada parti. Dalam solat parti kita satu saja. Kita dengan Allah Taala, kita dengan imam dan makmum. Kita yakin imam tu boleh bawa solat betul, dia tak fasik, tak berdosa, dia bukan orang yang dituduh, bukan orang yang bermasalah. Maka kita lantik dia imam, kita jadi ikut sahaja. Sah pun, ya. Jadi kita sahaja membawa diri taksub. Dan kan taksub tu bukan dengan ilmu pun, taksub dengan hasutan politik. Rosaklah, tuan-tuan. Jadi sekat itu 12, 11. Jadi kita sambung lagi bab imam membaca cepat dan makmum baca lambat. Jadi macam mana nak buat? Ya, imam baca cepat, makmum baca lambat. Jadi menyambung cerita yang sebelum tu lah. Ya, imam, makmum tu baca slow, imam dah rokok, dibenarkan sepertiga rukun. Kena beri laluan kepada lambat dia tadi itu. Jadi sekarang ni dia akan cerita lagi bab-bab yang berikutnya ketikanya imam tu lambat, ya. Imam cepat, makmum lambat. Kita sambung lagi dalam siri yang berikutnya untuk masalah yang ke-20. InsyaAllah, tuan-tuan. Kita jumpa lagi. Sekat itu untuk pertemuan di hari ini. Saya tangguh dulu dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Dan saya mohon maaf, kita tak sempat teruskan dengan kelas taranum tu. Sebenarnya boleh, ya. Boleh kita ambil sikit-sikit. Tapi sikit-sikit rasa tak puas lah pula. Ya, fiqh sikit. Fiqh saja pun baru 4-5 masalah dah habis. Tu pun 1.5 jam juga. Taranum pula 1.5 jam, mau 3 jam, ya. Macam masuk 3 jam kredit untuk ambil degree, kan. Jadi kita tak naklah sampai ke tahap tu. Kita buat fokus-fokus mana satu dulu yang mana boleh membantu kita kepada pengabdian kita kepada Allah SWT, itu tentang fiqh lah, ya. Taranum insya-Allah kita selang-selang lah. Sempat kita masuk saja. Mungkin tuan-tuan dah pandai membaca, ya, dan pandai melagukan bacaan insya-Allah. Kita tangguh dulu dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berhenti, kita baca doa sikit, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang telah kami pelajari
masa yang telah kami habiskan untuk mempelajarinya. Berkatilah rezeki yang kau berikan pada kami. Berkatilah masa yang telah kau kurniakan pada kami. Berkatilah umur yang telah kau berikan kesihatan pada kami sehingga kami dapat melapangkan masa ini. Allahumma ya Allah, berkatilah ilmu yang telah kami pelajari. Mudah-mudahan ianya semuanya dikira sebagai ibadah kami padamu ya Allah. Mudah-mudahan dapat kami kutip, dapat kami terima ketika mana kami berada di titian sirat nanti ya Allah. Allahumma ya Allah, berkatilah ilmu telah kami pelajari. Jadikan ianya sebagai petunjuk penyuluh dalam kehidupan kami. Sekiranya terkurang ya Allah, kau bimbingkanlah hati kami lagi ya Allah, agar rasa rindu dan cinta untuk mencari ilmu, membimbing kehidupan yang serba kelemahan ini. Ya Allah, kiranya terlebih kau berkatilah ianya ya Allah, agar dapat kami berkongsi dengan saudara mara kami, khususnya juga ahli keluarga kami, dan untuk diri kami dan ahli keluarga anak-anak kami. Allahumma ya Allah, kurniakanlah kebaikan dan kesihatan pada kami. Allahumma ya Allah, jauhkanlah kami dari musibah wabak COVID-19 ya Allah, yang kami doakan berhari-hari ya Allah, setelah setahun lebih ya Allah. Allahumma ya Allah, kurangkanlah ya Allah ianya. Ya Allah, hancurkanlah, lenyapkanlah ianya ya Allah dari wujud di atas muka bumi ini ya Allah. Sembuhkanlah bagi orang-orang yang terkena dengannya, bagi orang-orang yang belum tertimpa musibah ini ya Allah, kau jauhkanlah mereka dari tersentuh dan mendekati dengan perkara ini. Mudah-mudahan ya Allah, yang telah kembali syahid padamu ya Allah, kau ampunkan dosa mereka disebabkan wabak ini. Rahmati dan cucur rahmatmu atas roh mereka. Bagi yang masih hidup, ini kurniakan kesihatan kembali ya Allah, kekalkanlah keimanan dalam jiwa mereka. Kekal hidup dengan penuh keyakinan bahawa Engkau sebagai Tuhan yang mencipta dan memberi kesembuhan dan kesihatan. Allahumma ya Allah, bagi orang yang belum terkena dengannya, kau dindingkanlah mereka daripada tersentuh dan didekati dengan penyakit wabak ini ya Allah. Dindingkanlah kami semua ya Allah dari terus merana dalam keadaan wabak musibah ini ya Allah. Mudah-mudahan kau angkat penyakit ini, diturunkan rahmat-Mu ke atas kami ya Allah, agar kami dapat teruskan kehidupan ini seperti biasa dan sedia kala ya Allah, agar kami dapat terus menceburi diri kami dalam bidang kami masing-masing untuk mencari ilmu dan mendalamkan ilmu kami. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan sekalian. Sekejap Ustaz, saya rasa ada Puan Rashidah ni daripada tadi nak tanya soalan pada Ustaz. Ya, Boleh boleh. you on you punya apa tu? Mikrofon? Ada. Rashidah? Ya, saya. Ya, saya. Dengar Ya, tak Ustaz? Dengar. Assalamualaikum Ustaz. Saya saya dapat kontak dari seseorang. Dia nak melalui pembedahan. Ya. Dan dia tak pernah solat, dan akhirnya dia terbuka hati nak solat, menangis dia. Tapi saya tak dapat pergi hospital tu. Kebetulan kawan saya pun nak operation yang sama. Jadi saya cakap dengan dia, saya WhatsApp lah dekat dia. Saya kata, tuan jangan tangguh, saya kata solat. Masalah dia cuma tahu baca Fatihah je Ustaz. Jadi gitu. saya beritahu dia semua rukun solat tu, dan saya hantar WhatsApp untuk dia hafal tahiyat je, tahiyat akhir. Tapi saya tak rasa dia akan, saya rasa masa ialah saya baru dapat tahu hari Khamis, hari Jumaat dia operate. Hari ni dia dah sedar. Tadi saya WhatsApp dia boleh baca lah WhatsApp saya. Lepas tu saya macam mana kalau maknanya kalaulah dia solat tu dan tahiyat itu dia tak hafal tu, macam mana Ustaz saya nak bantu dia? Okey, bagi orang yang sedang kita baru nak belajar kan, bagi orang yang baru nak belajar dan bagi orang yang mula nak mengenali agama, tidak ada keberatan bagi dia. Solat memadai hanya dia duduk berlaku yang rukun, contoh Fatihah, dia boleh Fatihah, apa yang dia boleh, dia tidak ada keberatan sebenarnya. Bagi orang baru nak kenal, jadi dalam agama pun begitu ya, maksudnya bagi orang yang baru tahu, maknanya apa yang dia tahu itu saya kena buat. Contohnya dia tahu perbuatan
perbuatan solat sahaja. Dia tak erti nak baca. Maka Tak. dia hanya meraihkan masa ketika mana kita kata tamakninah lah kan. Contohnya kita kata Fatihah biasanya berapa minit, berapa saat. Dia raihkan waktu itu, ayat pun berapa saat. Dia pun selepas itu dia rasa dia nak rokok, dia rokok lah. Jadi dia rokok pun dia tahu macam apa. Jadi dalam hati itu boleh hadir doa ya. Doa tu tak kisahlah. Kalau nak baca doa yang yang Nabi ajar pun tak boleh juga. Dia tak ingat, maka apa yang terlintas di hati dia, ya Allah, sempurnakan iman di hatiku, tambahkan ilmu pada aku berazam nak menjadi orang yang baik, aku berazam menjadi orang yang soleh untuk beribadah padamu ya Allah. Aku telah kecundang sudah lama dalam ibadah ini, bimbang-bimbang aku mati akan disoal tentang perkara ini, aku dah tinggal solatku. Ya, jadi dia boleh doa apa sajalah yang terlintas di sepanjang dia menunggu saat sebelum rokok. Dan waktu dia rokok pula dia nak baca apa, dia tak erti baca, dia boleh duduk sahaja kalau tak nak baca, dan dia boleh ketika duduk munajat dengan doa dia sendiri. Boleh. Tak ada masalah. Kalau boleh ke kalau rokok, kalau sujud dan rokok tu dia tak pandai baca bacaan sujud dan rokok, boleh ke dia ditahirkan kalau katalah zikir subhanallah ke ataupun sekadar dalam hati saja? Dalam perbuatan itu dia ada perkara yang warid. Warid ni maksud yang Nabi buatlah. Maknanya kita nak membaca, mestilah membaca ketika itu apa yang Nabi Apa ajar, yang kita Nabi baca ajar dalam sembahyang. Maknanya baca lain daripada itu tak dalam boleh hati. lah. Maksudnya tak boleh, selainkan doa yang terlintas di hati kita boleh atas perkara yang baik. Jadi dia duduk saja pun tak apa, tapi kalau subhanallah pun sudah cukup lah. Ya, sekadar zikir. Ya, zikir ni berarti perkara yang subhanallah, ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah lah. Maksudnya tasbih banyak-banyak pada Allah Taala. Itulah. Ya, jangan tukar pula dengan zikir-zikir yang lain pula kan, yang disarankan oleh Nabi lah. Bagaimana kita ketika imam terlupanya rukun, kita tegur dengan subhanallah. Boleh sekadar itu, dan doa di hati itu berbanyak boleh. Itu pun ada pendapat yang mengatakan boleh, macam kita lah orang biasa, nak doa dalam bahasa Melayu pun boleh. Tapi pendapat itu kita kata kalau dalam mazhab kita memang tak dibenarkan lah bercakap dengan bahasa Lain daripada lain daripada bahasa Arab. Dan doa bahasa Arab pun yang Nabi ajar sahaja ketika berada di dalam setiap rukun-rukun itu. Jadi bagi dia cakap dengan mudahnya. Katakanlah dia buatlah solat, rokok sebagaimana kamu mampu, dan sujud sebagaimana kamu mampu. Bacaan jangan fokus lagi. Buat dulu solat itu, perbuatan itu. Sebab perbuatan itu dituntut untuk kita buat. Tapi solat yang tak diselangi dengan bacaan memang tak ada fadilat dia lah. Fadilat tadi lah. Maksud fadilat ni berarti kita baca yang ni dapat pahala ni. Baca ketika sujud dapat pahala ni. Bersama dengan imam pula dapat pahala berganda lagi. Maksudnya lebih baik kalau dia tak tahu, kalau dia seorang perempuan, ikut suami dia. Apa yang suami dia baca sampai pada dia. Kalau perempuan lah. Kalau sebagai suami pula, mana boleh ikut isteri kalau segi pandai kan. Dia kena pergilah ke masjid. Ya, ikut. Selain pada itu, kena sarankan pada dia, carilah ustaz-ustaz yang boleh bantu. Jangan rasa malu dan segan. Sebab agama tidak ada perkara yang kita perlu segan dan malu. Kerana bila kita malu, kita nak jawab apa di akhirat dengan Allah Ta'ala. Kan? Ya. Boleh faham situ? Ya, saya faham.